اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل العظيم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Sirah Nabawiyah dan kita masih dalam tempoh dakwah secara terbuka dan bentuk-bentuk tekanan dan sekatan oleh orang-orang musyrikin terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana orang-orang musyrikin menentang, bahkan menyekat dan menyeksa Nabi dan para sahabat dengan berbagai-bagai jenis bentuk, berbagai-bagai bentuk, sebagai tanda bahawa dakwah yang dibawa oleh Nabi pertama adalah betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tabiat dakwah yang benar iaitu mesti ada pertembungan, mesti ada penentangan. Sebab apa yang dibawa oleh semua para rasul, semuanya akan ditentang oleh kaumnya. Kerana yang dibawa oleh rasul semua bertentangan dengan nafsu. Dan kebanyakan manusia suka melakukan apa yang disuruh oleh nafsu. Innan nafsa la'ammarata bis-su'. Jadi manusia ni yang paling suka ialah buat apa yang nafsu suka, termasuklah yang orang ramai buat. Maka dakwah datang untuk membetulkan cara manusia beramal, iaitu jangan mengikuti apa yang orang ramai buat dan jangan ikut hawa nafsu. Oleh kerana dakwah itu bertentangan dengan hawa nafsu, maka dia akan ditentang habis-habisan oleh manusia yang bertuhankan nafsu. Maka tak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang makamnya paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada semua para nabi yang lain, tidak terkecuali daripada disakiti, dihina, dimaki, bahkan ada riwayat mengatakan Nabi pernah diludah di mukanya oleh pemimpin Quraisy di Mekah. Dan dalam satu hadis Rasulullah disakiti oleh orang musyrikin, oleh orang-orang kafir, sehingga Nabi berkata, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. Maksudnya, kata Nabi SAW, pasti sesungguhnya ukhiftu, aku ditakuti, disakiti, fillahi. Fillah maksudnya kerana aku buat kerja Allah, kerana aku buat kerja dakwah, aku ditakuti, aku disakiti. Wama yukhafu ahadun, yang tidak ada seorang pun ditakuti sebagaimana aku ditakuti. Nak banding dengan para nabi dahulu, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi kata aku tak pernah ditakuti. Tidak ada seorang pun nabi yang ditakuti lebih daripada aku ditakuti. Dan walaqad uzitu, dan aku disakiti fillahi, kerana Allah. Bukan kerana nak cari habuan dunia, tapi hanya semata-mata nak menyampaikan dakwah
mengajak manusia beriman pada Allah, lalu aku disakiti, wa ma yu'za ahadun, yang mana tidak ada seorang pun yang disakiti seperti aku. Maknanya orang yang paling teruk disakiti, orang yang paling teruk dihina ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dialah orang yang paling mulia, yang paling tinggi darjahnya di sisi Allah. Ini menunjukkan apa? Pengajarannya apa? Kita pun belajar juga daripada surah Saf kan. Allah merakamkan bagaimana Nabi Musa disakiti. Sehingga Nabi Musa mengadu kepada kaum dia. Bukan mengadu tapi bertanya kepada kaum dia. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, lima tu'zunani. Kenapa kamu menyakiti aku? Kenapa kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, sedangkan kamu mengetahui anni rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan daripada Allah kepada kamu. Aku ni rasul kamu. Aku pembawa berita gembira daripada Allah untuk kamu. Bukan membawa berita buruk. Bukan membawa musibah. Kenapa kamu sakiti aku? Jadi soalan tu menggambarkan bahawa orang yang paling mulia mesti disakiti. Khususnya daripada orang yang tidak menerima kebenaran. Orang yang suka mengikut hawa nafsu. Jadi tak mungkin antara hak dan batil bersatu, bersama, apatah lagi bekerjasama. Al-haq dan batil mesti berlaku pertembungan. Kemudian yang kedua, selagi orang tu buat kerja mulia, selagi orang tu mengajak manusia kepada Allah, sebanyak itulah dia akan disakiti. Dan sebaliknya, selagi dia tidak buat kerja agama, selagi dia tidak mengajak manusia kepada Allah, dia tidak akan disakiti kerana Allah, dan dia sebenarnya tidak ada kedudukan pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan dalam satu hadis yang lain daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qultu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang asyaddu bala'an, yang paling berat ujiannya, yang paling dahsyat siksaannya di dunialah ataupun disakiti, siapakah? Maka kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Kemudian siapa? Summa al-amsal, kemudian yang kurang sikit para nabi, ulama, para sahabat. Fal-amsal, kemudian yang kurang sikit. Kemudian kata Nabi, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji mengikut apa? Hasaba dinihi, mengikut agamanya, mengikut tahap keimanannya. Fa in kana fi dinihi, maka sekiranya agamanya sulban, kukuh, mantap, kuat, maka ishtadda bala'uhu, ujiannya pun akan kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah, sekiranya agamanya nipis, imannya tipis, maka ubtuliya hasaba dinihi, akan diuji mengikut kadar imannya. Jadi lagi nipis iman seseorang, lagi ujiannya ringan. Kemudian Nabi kata, fama yabrahu, ini tujuan ujian. Nabi kata apa? Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Maksudnya, maka balak ataupun ujian akan berterusan menimpa seseorang hamba berdasarkan kepada keimanannya sampai bila ni? Ujian tu sampai bila? Hatta yatrukahu, sampailah ujian itu meninggalkan hamba itu, yamshi 'alal ardi, berjalan di atas muka bumi, wa ma 'alaihi khati'ah, dan dia tidak ada satu dosa pun. Subhanallah. Tengok tujuan ujian.
Kalau orang tak faham, mengamuk. Kalau orang faham, bersyukur. Saya ulang sekali lagi. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Termasuklah para rasul. Jadi tak mungkin orang macam kita ni ujian paling besar lebih daripada nabi, tak mungkin. Summa al-amsal, kemudian kurang sikit daripada para nabi, para sahabat, para ulama. Fal amsal, kemudian kurang sikit mungkin orang beriman, orang soleh. Kemudian kata Nabi, seseorang itu akan diuji mengikut agama ataupun imannya. Nabi pun hurai. Sekiranya agamanya kukuh, sulban, mantap, kuat, maka ujiannya pun akan besar. Dan sekiranya agamanya, imannya riqah, tipis, lemah, maka diuji mengikut imannya. Kemudian, kata Nabi, ujian itu akan terus menimpa seseorang sehinggalah seseorang itu berjalan di atas muka bumi dan ia tidak ada satu dosa pun. Sebab apa tak ada dosa? Sebab dikafarahkan oleh ujian. Itu nikmat ujian, iaitu sebenarnya Allah nak kita jumpa dia dalam keadaan kita bersih daripada segala dosa. Jadi siapa yang dapat ujian, sebutlah Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian ingat hadis ni. Supaya apabila aku dijemput oleh Allah, aku tidak ada satu dosa pun, bersih. Okey. Itu kesimpulan kenapa Nabi yang paling banyak ujian. Kita sambung dalam buku ni. Saya ingat kita berhenti muka surat 155. Kalau tak silap. Betul ke? Betul. Kat mana ni? Sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat tentang sebab turunnya ayat. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Situ kah? Ini kisah apa ni? Kisah Nabi disakiti, Nabi dihina, dipermainkan oleh orang musyrikin Mekah. Sehingga sampai tahap Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan musibah kepada pembesar-pembesar Mekah sebagaimana Allah turun musibah musim kemarau di zaman Nabi Yusuf. Tapi Allah tidak turunkan ketika Nabi berada di Mekah. Sebabnya, sebab Nabi ada di Mekah. Dan juga sebab kedua, masih ada lagi orang yang yastaghfirun, memohon keampunan Allah. Tapi bila Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, Allah turunkan musibah kepada orang Mekah. Katanya, sebaik saja Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey, kemudian Allah sebut apa ayat ni? Ayat surah Al-Hijr, ayat 95. Kita pernah tadabbur ni. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Al-mustahzi'in, orang-orang yang mempermainkan Nabi, memperlekehkan Nabi, menghina Nabi. Maka Allah bagi jaminan kepada Nabi, apa dia? Inna kafainaka, kami akan memelihara kamu daripada mereka. Sebab itulah kita tengok nanti, Nabi ni antara orang yang beruntung. Walaupun sikit sebanyak Nabi dihina, Nabi disakiti, tapi Nabi terus boleh buat kerja dakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi tak diseksa macam Bilal, macam Sumayyah, macam Ammar bin Yasir, macam bapa dia Yasir. Ada sampai tahap sahabat diseksa dan dibunuh. Tapi Nabi tak sampai tahap tu. Sebab apa? Ni antaranya Allah kata, Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sebab kami yang memeliharamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolokkan kamu. Jadi Tuhan yang jaga Nabi. Pengajaran di sini ialah, sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Jadi antara sebab Allah jaga Nabi ialah sebab Nabi menjaga perintah Allah. Hidup Nabi pagi, petang, siang, malam ialah untuk Allah dan untuk agama Allah. Bukan bermakna sahabat yang lain tu Nabi Allah tak jaga, tak. Kadang-kadang Allah jaga dalam bentuk lain. Allah bagi mereka kelebihan mati syahid.
itu pun Allah jaga. Allah jaga iman. Okey. Kemudian kita sambung. Sebab turun ayat ni ialah kasusnya hasilnya adalah punca ceritanya ialah Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdi Yaghus Az-Zuhri, Al-Aswad bin Muttalib, Abu Zam'ah bin Bani Asad bin Abdul Uzza, Haris bin Ital As-Sahmi dan Al-As bin Wa'il mencela Rasulullah. Ini antara pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Mereka mencela Rasulullah SAW. Beliau pun, Nabi pun mengadu hal itu kepada Jibril AS. Maka Allah memberikan sanksi. Di sini mana Allah menghukum mereka pada fizik mereka, iaitu mereka-mereka yang mencela Nabi ini, Allah hukum mereka. Ada pendapat mengatakan ada antara mereka Allah hukum ketika mati dalam peperangan Badar. Allah hukum mereka pada fizik, pada badan mereka dengan sangat pedih. Tetapi ada pendapat ini, ada riwayat mengatakan ini adalah tidak sahih. Okey, riwayat-riwayat lain yang lemah memberi isyarat bahawa Nabi pernah melontarkan kecaman pedas kepada kalangan musyrikin seperti yang pernah beliau lakukan secara langsung menuding keburukan mereka di hadapan mereka tatkala berkumpul di Masjidil Haram. Sebagaimana riwayat-riwayat itu menceritakan tentang usaha mereka mengganggu Nabi SAW dan bantahan beliau atas hal tersebut. Terjadinya kebutaan pada mereka lalu hilangnya kebutaan tersebut dari mereka berkat doa beliau SAW. Tapi yang dicerita ni, penulis mencerita ini riwayat yang lemah ni. Riwayat yang dhaif. Jadi bila dhaif tak boleh jadikan hujah. Kalau dhaif, kenapa penulis menyebut dalam buku ni? Supaya kita dapat tahu, bila kita dengar daripada seseorang ke daripada buku lain, kita tahu ini adalah dhaif. Tidak boleh jadikan hujah. Okey, kita balik sebelah muka surat 156. Puncak dari gangguan musyrikin terhadap Nabi adalah usaha mereka untuk membunuh beliau di akhir-akhir zaman Mekah. Kemuncak tentangan dan penyiksaan orang musyrikin pada Nabi ialah perancangan mereka untuk membunuh Nabi ketika di akhir tempoh dakwah Nabi di Mekah ataupun ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan hal inilah yang mendorong tekad beliau untuk melaksanakan hijrah. Jadi untuk mengelakkan daripada perancangan pembunuhan itu dan supaya dakwah tidak mati, maka Nabi dengan izin Allah berhijrah ke Madinah. Kemudian kata Ibn Abbas, sesungguhnya pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di Hijr Ismail. Lalu bersumpah atas nama Lat, Uzza dan Manat. Ini semua nama-nama Tuhan mereka. Tuhan mereka, berhala mereka banyak, 360. Jadi yang tiga ni nama yang terkenal, bahkan disebut dalam Al-Quran, Lat, Uzza dan Manat. Jadi pembesar Quraisy bersumpah dekat Hijr Ismail atas nama Tuhan mereka, iaitu seandainya mereka melihat Muhammad, nescaya mereka bahu-membahu, iaitu tolong-menolong secara bersama menganiayanya dan tidak boleh bercerai-cerai kecuali setelah membunuhnya. Mereka akan bersama-sama untuk membunuh Nabi. Dan mereka tidak akan bercerai ataupun berpisah sehinggalah Nabi dibunuh. Ini perancangan mereka. Kemudian datanglah Fatimah menemui Rasulullah dan ada riwayat mengatakan Fatimah mendengar perancangan orang musyrikin nak bunuh Nabi. Bila Fatimah dengar, Fatimah menemui Rasulullah SAW sambil menangis. Lalu berkata, para petinggi para petinggi, iaitu para pembesar kaum kamu sedang berada di Hijr, iaitu Hijr Ismail. Mereka bersepakat bila bertemu denganmu mereka akan membunuhmu
dan tidak seorang pun ketinggalan untuk mengambil andil dalam pertumpahan darah ini ataupun terkecuali. Semua berpakat dan tidak ada seorang pun yang akan terkecuali dalam usaha untuk membunuh kamu ataupun menumpahkan darah kamu. Jadi Nabi bersabda, wahai anakku, ambil untukku timba untuk berwuduk. Lalu beliau, baginda pun berwuduk, lalu masuk menghadapi mereka di masjid. Tatkala mereka melihatnya serentak, mereka berkata, ini dia. Walaupun Fatimah bagi tahu Nabi, orang musyrikin sedang merancang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi kata, okey, jangan risau, jangan takut. Ambil air untuk aku berwuduk. Nabi pun keluar pergi masjid dan berdepan dengan orang musyrikin yang merancang nak bunuh dia. Kemudian bila pembesar musyrikin nampak Nabi, dia kata, ini dia. Lalu menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak beranjak daripada tempat duduk mereka dan tidak pula berani mengadahkan pandangan dan tak seorang pun yang berdiri melawan beliau. Jadi bila betul-betul mereka berdepan dengan Rasul, mereka keluh tak terkata. Itu dengan mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi bila berdepan dengan Nabi, mereka jadi lemah. Rasulullah datang bahkan berada di hadapan mereka. Lalu Nabi mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah mereka seraya bersabda, buruklah muka-muka kalian. Nabi ambil tanah dan lempar ke muka-muka pembesar-pembesar Quraisy yang merancang untuk membunuhnya. Ia berkata, iaitu Ibn Abbas, tidaklah seorang pun di antara mereka yang tertimpa tanah itu kecuali tewas, terbunuh dalam peperangan Badar dengan mati dalam kekufuran. Maknanya bila Nabi tabur pasir di atas muka mereka, masa tu mereka tak mati, tapi mereka mati bila? Dalam peperangan Badar. Peristiwa ini berulang di malam hijrah. Rasulullah menyebutkan gangguan apa sahaja yang pernah beliau alami sebelum siapa pun dari pengikutnya mengalaminya. Jadi apa-apa ujian yang menimpa Nabi, tak ada seorang pun yang menimpa seumpama yang menimpa Nabi. Beliau berkata, ini saya dah baca ni. Nabi berkata, sesungguhnya aku ditakuti kerana Allah, iaitu kerana buat kerja Allah, maka aku ditakuti dan tidak ada seorang pun yang ditakuti seperti aku. Kalau kita rasa takut, rasa risau, maka orang yang paling takut ialah Nabi. Orang yang paling risau ialah Nabi. Cuma beza apa dia? Beza kita takut dengan Nabi takut. Kita takut sebab nasib dunia kita. Kan? Pasal rezeki, pasal kesihatan, pasal penyakit. Nabi pula takut sebab apa? Nabi ditakuti sebab apa? Sebab buat kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana dunia, bukan kerana kepentingan diri. Dan juga kata Nabi, tidak ada seorang pun yang diganggu sebagaimana aku diganggu. Kita tak ada diganggukan. Kalau orang ganggu kita pun mungkin sebab kepentingan duniawi. Dan Nabi kata lagi, antara bentuk ujian dalam sambungan hadis ni, telah datang kepadaku 30 malam. 30 antara siang dan malam. Sementara aku dan Bilal tidak memiliki makanan sedikit pun, kecuali sedikit bekal yang disimpan di ketiak Bilal. Maksud apa ni? Nabi kata pernah 1 bulan berlalu, aku dengan Bilal tak ada makanan. Kecuali apa? Makanan yang Bilal simpan di bawah ketiaknya. Itu apa tu? Sebagai apa? Nak menunjukkan makanan tu lalu sedikit. Sebab bawah ketiak boleh isi banyak mana kan? Subhanallah. Jadi di sini menunjukkan apa? Saya pernah sebut sebelum ni kan, bagaimana Nabi dan para sahabat boleh buat kerja dakwah yang mereka tahu risikonya apa ni? Bukan setakat hilang pekerjaan, tapi mati kan? Kita ni bukan risiko mati, tapi risikonya takut hilang pekerjaan, takut tak cukup makan. Mati tu rasanya jauh sekali lah. Tak ada orang nak bunuh kan sebab buat kerja dakwah. Dibuang kerja mungkin,
Tapi kena saman kan, kena tangkap. Macam mana Nabi buat kerja, Nabi dan para sahabat buat kerja, bukan setakat rezeki ditarik, tapi risikonya dibunuh kan, sampai tahap sebulan tak ada makanan. Tapi mereka boleh hidup. Tak ada seorang bersahabat yang mati kebuluran sebab tak cukup rezeki. Yang ada mati dibunuh sebab buat kerja dakwah, bukan sebab mati kebuluran. Jadi itu menunjukkan apa tu? Akidah Nabi dan para sahabat pasal rezeki mereka tak risau langsung. Yang mereka risau apa dia? Apa yang mereka risau? Dakwah tak sampai. Sebab itu adalah dosa. Dosa bukan menyebabkan lapar, menyebabkan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Jadi mindset mereka duduk dalam di akhirat besok. Kalau kau tak bekerja dakwah, bukan setakat aku lapar, tapi aku akan dibakar dalam api dan makannya bukan makanan lazat, tapi makanan zakum, minum air panas yang mendidih. Yang tu yang mereka menjadikan mereka bekerja siang malam untuk menyampaikan dakwah tanpa memikirkan masalah makan kat dunia, tanpa memikirkan masalah kerehatan, kesenangan hidup kat dunia. Sebab mereka cukup yakin wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita ni terlalu risau pasal kehidupan dunia sebab dalam kepala kita dunia adalah matlamatnya. Dunia adalah segala-galanya. Dalam kepala kita akhirat lebih baik tak masuk. Lepas tu bila sempit rezeki kat dunia kita ada risau. Tapi bila meninggalkan ketaatan ataupun buat dosa tak ada masalah sangat. Sebab kepala kita duduk kat dunia bukan duduk di akhirat. Okey. Bolehkah? Kita pergi pada tajuk seterusnya. Tekanan Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang sebelum ni, dia lebih kepada apa? Tekanan Quraisy, tajuk sebelum ni yang kita nak bincang tu ialah tekanan Quraisy khusus kepada Nabi. Yang tajuk sekarang ialah tekanan Quraisy kepada semua orang Islam yang baru beriman di Mekah. Tengok pula macam mana keadaan orang beriman yang lain dalam menghadapi tekanan orang Quraisy. Okey, gangguan Quraisy terhadap kaum muslimin tidaklah sebatas tuduhan palsu. Bukan setakat mereka tuduh Islam tu palsu, Nabi tu gila, tukang sihir. Pendustaan pula secara terbuka dan pelecehan yang pahit. Saya minta maaf lah sebab buku ni bahasa Indonesia kan. Bukan salah saya. Walaupun saya yang jual buku ni kan. Tapi salah ialah orang Malaysia yang lambat. Lambat. Tak menulis satu, lepas tu lambat. Indonesia ni cepat. Keluar buku Arab, tengok-tengok bulan depan dah siap terjemah. Indonesia dari segi buku agama, terjemah ke, tulis sendiri ke, advance. Malaysia ni ambil daripada Indonesia. Buku tafsir pun banyak daripada Indonesia. Buku agama hampir 80% daripada Indonesia kan. Jadi kita ni, kelemahan kita apa? Asyik bergantung pada orang daripada Indonesia kan. Termasuklah pembantu rumah pun daripada Indonesia. Kalau pembantu rumah tak ada, rumah kita tongkang pecah kan. Buat rumah pun, bangunan pun Indonesia. Buku agama pun Indonesia. Jadi apa orang Malaysia ada? Apa kelebihan orang Malaysia? Boleh tolong bagi makan pada orang lain. Jadi bila terjemah Indonesia kadang-kadang tak faham. Tak apalah, sabar je lah. Saya baca bahasa Arab, lepas tu saya terjemah. Saya terjemah sendiri ya. Dia kata apa ni? Pelecehan yang pahit. Pelecehan yang pahit. Apa dia? Kesusahan. Kejap nak tengok dalam bahasa Arab ni.
Saya terjemah yang bahasa Arab. Penyiksaan orang Quraisy tidak terbatas kepada tuduhan yang palsu sahaja, tetapi pendustaan yang safir yang secara terbuka, wasukhriyah al-murrah, dan perlekehan. Ditulis apa ni? Perlekehan. Sukhriyah ni perlekehan, al-murrah, yang pahit. Murrah betul lah pahit. Makna orang musyriki memperlekehkan orang Islam, perlekehan tu sangat-sangat pahit. Orang kata gila, bodoh. Islam ni agama orang miskin. Sebab hampir semua, majoriti, bukan semua, bukan hampir semua, separuh tu adalah orang Islam adalah di kalangan orang fakir miskin. Hal itu meningkat hingga puncak ke brutalan. Brutal. Brutal ni bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris kan? Brutal. Tapi di Indonesia kan dia tambah ke dengan lan, kebrutalan. Khususnya sikap keganasan lah. Khususnya sikap mereka terhadap orang-orang lemah daripada kaum muslimin. Ini sifat orang kafir. Sebab kebanyakan orang Islam lemah, dia ambil peluang. Yang kuat menindas yang lemah. Mereka diteror. Jadi saya kena baca dua kali. Satu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Arab. Mereka diancam dalam rangka memfitnah agama yang mereka perlu agar itu semua menjadi pelajaran bagi yang lain. Tengok musuh Islam apa dia? Dia mengancam Nabi dan para sahabat. Dia mengancam Nabi dan para sahabat. Apa tujuan? Supaya apa? Supaya yang lain jangan masuk. Kalau kamu masuk, nasib kamu sama kan? Tengok strategi musuh. Dia nak sekat orang lain daripada masuk, dia menyeksa yang dah masuk ni. Bila tengok orang Islam masuk je kena seksa. Masuknya hilang pekerjaan, masuknya kena bunuh. Jadi yang belum masuk jadi kecup perut. Itu strategi dia. Dan strategi itu pun digunakan oleh musuh Islam sekarang. Kadang-kadang dia orang Islam tapi dia bermusuh dengan kita. Sebab apa? Yang kita buat tak sama dengan dia. Caranya apa? Dia contohlah tak bagi tauliah, dia tarik tauliah kan. Kalau kamu cakap lagi benda yang berbeza, kamu akan ditarik tauliah. Ataupun orang macam kita dicop kan. Dicop di label supaya apa? Ini label yang tak baik dan orang tak akan dekat. Okey. Kemudian kita baca lagi. Abdullah bin Mas'ud merupakan saksi mata berkata, orang yang pertama kali menampakkan, orang yang golongan pertama yang menunjukkan keislaman mereka ada 7 orang. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar. Ammar ni anak kepada Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Miqdad. Cuba kita tengok 7 orang yang masuk Islam awal ni ada semua berbagai peringkat umur dan semua berbagai lapisan latar belakangnya. Contoh, Abu Bakar, bangsa Arab dan golongan kaya. Ammar, bangsa Arab tapi golongan miskin. Sumayyah, mak kepada Ammar, bangsa Arab tapi miskin. Suhaib, bukan bangsa Arab. Suhaib daripada Rom. Bilal, bukan bangsa Arab, daripada bangsa Habsyah, Afrika, dan Miqdad. Jadi yang golongan pertama yang masuk Islam menggambarkan Islam itu adalah umum untuk semua jenis manusia, semua jenis bangsa, semua jenis tahap pemikirannya. Sama ada kaya ataupun miskin, sama ada pemimpin ataupun orang bawah, sama ada dewasa ataupun kanak-kanak, lelaki ataupun perempuan. Jadi bila kita menyampaikan Islam, sepatutnya Islam itu boleh diterima oleh semua jenis lapisan manusia. Bukan golongan intelektual sahaja. Bukan orang kampung sahaja. Bukan orang muda sahaja. Bukan kanak-kanak sahaja. Tapi semua boleh dengar. Dalam kelas tadabbur Al-Quran, sepatutnya ada orang tua, ada remaja, ada kanak-kanak, ada lelaki, ada perempuan, ada individu, ada keluarga. Okey.
Kemudian kata penulis, adapun Rasulullah dibela Allah. Allah membela, inna kafainakal mustazi'in, ayat surah Al-Hijr sebelum ni, ayat 95 kan. Allah kata kami membela engkau daripada orang yang mempermainkan engkau. Tapi melalui apa dah? Pakciknya Abu Talib. Saya nak sebut bagaimana kita mungkin tak tahu bagaimana pengorbanan Abu Talib walaupun dia tak beriman. Bagaimana pengorbanan Abu Talib, kesungguhan Abu Talib nak mempertahankan Nabi daripada diancam dan dibunuh oleh orang kafir, sehingga Nabi boleh berdakwah. Nabi bebas berdakwah. Dan Nabi tak disakiti sebagaimana Bilal, sebagaimana Ammar bin Yasir. Sebab apa? Sebabnya pakciknya Abu Talib. Jadi pakciknya kafir. Jadi kita nak tengok setakat mana kesungguhan Abu Talib, dan kita nak kutip pengajarannya. Okey, antara usaha orang musyrikin Mekah berunding dengan Abu Talib supaya Abu Talib lepaskan Nabi. Jangan kawal Nabi, supaya mereka senang nak tangkap ke, nak bunuhkan Nabi dan sebagainya. Antaranya disebut okey. Ada satu peristiwa, orang-orang Quraisy datang jumpa Abu Talib. Sebab Abu Talib yang melindungi Nabi sehingga Nabi boleh berdakwahkan. Maka orang Quraisy berkata pada Abu Talib, "Inna bin akhika hadza qad azana fi nadina wa masjidina." Ni anak saudara kamu ni, Muhammad ni, menyakiti kami. Di mana? Di tempat kami. Di masjid kami. Dia mencela ke Tuhan kami di masjid kami dan di tempat kami. Maka apa jawab Abu Talib? Kata Abu Talib kepada Rasulullah, setelah orang musyrikin mengadu pada Abu Talib, ni anak saudara kamu Muhammad ni duk buat kacau ni, duk kutuk Tuhan kami di masjid kami, di tempat kami, tolonglah larang dia. Maka Abu Talib pun cakap pada Rasulullah, "Inna bani ammikan, pakcik-pakcik kamu ni menuduh bahawa kamu ni menyakiti mereka di tempat mereka, di masjid mereka. Maka cukuplah. Fantahi an azam, cukup, jangan menyakiti mereka." Kata siapa ni? Abu Talib kepada Muhammad. Mana apa yang diadu oleh orang musyrikin, Abu Talib sampai pada Nabi. Fahalaqa Rasulullah SAW bibasari ila sama. Nabi pun termenung, tengok ke langit. Ni pakcik dia larang ni. Sebelum ni pakcik dia benarkan dia berdakwah. Maka kata Nabi kepada pakciknya, "Tarawna hazi syams." Kamu nampak tak matahari ni? Maka mereka berkata, "Ya, na'am." Maka kata Nabi, "Fama ana biaqdar an ad'a zalika minkum ala an tush'ilu mina bisyu'lah." Aku tak mampu meninggalkan kerja dakwah ini yang kamu minta supaya aku tinggal, sehinggalah kamu boleh padamkan cahaya matahari ini. Kalau kamu boleh padamkan cahaya matahari, aku boleh tinggalkan. Makna apa tu? Mustahil. Aku tak akan tinggalkan. Apa nak berlaku, berlakulah. Walaupun engkau adalah pakcik aku, walaupun engkau dah pertahankan aku selama ini, tapi kalau nak suruh aku tinggalkan kerja dakwah, mustahil. Maka Abu Talib pun bagi tahu kepada pembesar-pembesar Quraisy yang mengadu tu, "Wallahi ma kadzaba ibnu akhi." Demi Allah, anak saudara aku tak pernah bercakap bohong. Bila dia bercakap, mesti benar.
Jadi aku tak boleh nak kata apa? Farji'u rasyidin, kamu baliklah. Aku tak akan tahan Muhammad daripada berdakwah. Okey, itu satu peristiwa. Bagaimana usaha orang musyrikin nak tangkap dan nak sakiti Nabi, tak boleh. Sebab apa? Nabi dilindungi oleh pakciknya. Maka dia jumpa pakciknya untuk berunding. Itu satu. Peristiwa yang kedua, orang musyrikin jumpa Abu Talib. Mereka membawa siapa? Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka membawa Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Umarah ni seorang budak. Maka orang musyrikin berkata pada Abu Talib, "Ya Abu Talib, hadza Umarah bin Al-Walid." Wahai Abu Talib, ini Umarah bin Al-Walid. An hada fata fi Quraisy. Pemuda yang paling bagus. Pemuda yang paling cergas. Wa ajmaluhu, dan pemuda paling handsome. Falaka uqlahu wa nusrahu. Ambil pada kamu ni pemuda ni Umarah, dan kalau budak ni dibunuh, kamu akan dapat diah, dapat balasan. Kamu akan diberi diah. Mana kami bagi percuma pada kamu. Tapi syarat. Apa syarat dia? Wa aslim ilayna ibna akhi. Serahlah Muhammad kepada kami. Serahlah anak saudara kamu kepada kami. Sebab apa? Hazal ladzi khalafa dinaka. Sebab Muhammad ni menyalahi agama kami, mengutuk Tuhan kami. Wa farraqa jama'ata qaumika, dan dia memecah belahkan kaum engkau sendiri. Wa saffaha ahlamana, maka kami akan bunuh dia. Fa innama huwa rajulun bi rajulin. Tukar seorang lelaki dengan seorang lelaki. Boleh faham? Jadi pembesar Quraisy bagi seorang budak nama dia Umarah bin Al-Walid. Paling cantik, paling handsome dan paling cergas. Dia bagi pada Abu Talib, ambillah kamu bela dia sebagai anak. Tapi syarat Muhammad tu bagi kat kami dan kami nak bunuh. Maknanya dia nak tukarlah. Tengok apa jawapan Abu Talib. Qala wallahi labi sama tasumununi. Demi Allah, inilah seburuk-buruk perundingan yang kamu cuba nak berunding dengan aku. Perundingan yang paling buruk. Kenapa? Atu'tunani ibnakum aghduhu lakum. Adakah patut kamu bagi anak kamu supaya aku bagi makan, aku jaga, dan kamu pula ambil anak saudara aku dan kamu nak bunuh? Adakah patut? Faham? Tak mungkin. Kata Abu Talib, haza wallahi, ini demi Allah, la yakunu abada, tak mungkin berlaku selama-lamanya. Subhanallah. Abu Talib ni kafir, kan? Kalau dia jenis nak budak, okeylah, ambil lah. Serabu aku nak jaga Muhammad ni. Asyik kena marah ke orang musyrikin. Asyik kena attack je kan. Ambil lah, senang. Kamu nak bunuh, bunuhlah. Sebab aku pun kafir kan. Tapi tak, dia tak benarkan. Begitulah antara contoh. Ada gangguan sikit. Okey, kita nak tengok apa pengajaran daripada kisah ni. Sebenarnya sirah ni, kita belajar sirah, sebenarnya kita belajar nak praktis Al-Quran. Nabi kena maki, kena hina ni, dan dirancang untuk dibunuh sebab Nabi nak sampaikan Quran je, bukan buat kerja lain pun. Jadi bila kita baca Quran, tak ada orang maki. Bila kita khatam Al-Quran, tak ada orang marah. Ada something wrong. Kan? Nabi kena maki, kena sampai tahap nak dibunuh sebab hanya semata-mata sampaikan Quran je. Itulah Quran sebenar. Sebab tu Allah sebut pada Nabi apa dah? Fasbir apa? Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah Muhammad li hukmi rabbika, terhadap hukum Tuhan engkau. Hukum Tuhan engkau di mana? Dalam Quran.
Dalam Quran ada hukum yang wajib kamu laksanakan. Bukan setakat hukum salat, bukan setakat hukum puasa, tapi hukum berdakwah wajib kamu sampaikan. Fa'anzir. Jadi di situ kamu kena sabar. Kemudian Allah kata wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan sekali-kali kamu ikut ataupun taat kata-kata orang kafir dan orang yang berdosa. Kamu kena sabar, kamu kena bertahan. Jadi kita tengok apa faedah Abu Talib ni kepada Nabi walaupun dia kafir. Di sini ada dicatat dalam buku sirah yang lain. Saya ambil daripada buku sirah yang lain. Pengajaran. Okey, pertama, jangan jadikan semua musuh adalah musuh. Jangan jadikan semua musuh adalah musuh kita. Orang kafir musuh, tapi jangan jadikan semua orang kafir adalah musuh. Kerana ada orang kafir yang boleh dimanfaatkan untuk Islam. Contohnya Abu Talib. Jadi walaupun dia kafir, tapi sebab dia itulah Nabi boleh, dengan izin Allah, Nabi boleh berdakwah selama 13 tahun. Bilal diseksa, sebab apa? Sebab tak ada siapa pertahankan dia. Dia hamba. Ammar bin Yasir diseksa, sebab apa? Sebab dia orang miskin, tak ada kedudukan. Begitu juga maknya Sumayyah, Yasir. Dan banyak lagi Nahdiyah, ada lebih kurang 10 orang Islam yang masuk awal di peringkat awal, tapi mereka diseksa. Sebab apa? Sebab mereka tak ada keluarga yang pertahankan dan tak ada kedudukan. Abu Bakar ada juga diseksa, tapi sikit je. Tapi kenapa Abu Bakar tak diseksa macam Bilal? Sebab Abu Bakar ada kedudukan dalam masyarakat. Dia orang kaya dan suka membantu orang. Nabi pula kelebihannya apa? Allah pertahankan melalui Abu Talib. Iaitu Nabi gunakan, ini kebijakan Nabi kita SAW ataupun kebijakan seorang pendakwah. Iaitu menggunakan manfaatkan walaupun orang kafir, walaupun undang-undang jahiliah. Maka tak salah kita gunakan untuk apa? Maslahat dakwah. Selagi mana kita boleh guna untuk maslahat dakwah, kita gunakan. Sebab itulah, pertama, Abu Talib ni kenapa orang tak berani kacau Nabi? Sebab ada Abu Talib. Kenapa Abu Talib pertahankan Nabi? Orang tak berani kacau. Sebab Abu Talib ada kedudukan. Dia antara pembesar Quraisy di Mekah. Kemudian dia juga ada pengaruh dalam Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib ni, dia gunakan kedudukannya, pengaruhnya untuk apa? Untuk pengaruhi kumpulan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib supaya pertahankan Nabi. Sama ada yang Islam ataupun yang kafir. Dia gunakan pengaruh dia. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, jangan jadikan semua musuh, musuh. Ada musuh yang kita boleh manfaatkan. Yang kedua, ambillah peluang dari apa-apa peraturan, walaupun peraturan jahiliah, dan juga orang yang ada kuasa pengaruh untuk digunakan bagi kebaikan Islam. Tak salah. Yang salah, kita guna undang-undang jahiliah sampai menggadaikan prinsip kita. Itu salah. Selagi mana tak menggadaikan prinsip kita, tak salah. Kita menggunakan pengaruh ataupun undang-undang yang jahiliah. Dan sebab itulah kalau kita perasan, lepas Abu Talib mati je, Nabi buat keputusan dengan izin Allah pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Sebab pelindung utama Nabi dengan izin Allah dah tak ada. Iaitu Abu Talib dah meninggal. Okey. Kita tengok pula Abu Bakar. Kita sambung dalam buku ni.
Adapun Rasulullah dibela Allah lewat pamannya, pakciknya Abu Talib. Sedangkan Abu Bakar dibela Allah lewat kaumnya. Adapun yang lainnya, mereka dibawa oleh orang musyrik, lalu dikenakan pada mereka baju besi, lalu dijemur di bawah sengatan matahari, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menahan sesaat tersebut sehingga mengikut keinginan mereka, kecuali Bilal. Bilal ni jenis kuat, dia tahan, diletak tengah panas, kemudian diletak batu, dan ada riwayat mengatakan dihari oleh budak-budak, Bilal tetap tak goyah imannya, terus mengatakan ahad ahad. Tapi Sumayyah akhirnya dibunuh, Yasir akhirnya dibunuh, dan Ammar bin Yasir tak tahan. Ammar bin Yasir mengalah, akhirnya dia mengikut kehendak orang musyrikin. Sebab tu pada dia turun ayat, boleh buka surah ni, surah An-Nahlu ayat 106. Surah An-Nahlu ayat 106. Allah kata apa? Muka surat 279. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata, man kafara billah. Siapa yang kufur dengan Allah min ba'di imanihi. Setelah dia beriman. Dia beriman. Tapi apabila diuji, diseksa, dia kufur kepada Allah. Maka orang ni akan jadi kafir lah. Kecuali illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa, tetapi wa qalbuhu mutmainnun, hatinya tetap yakin dengan iman. Orang ni dikecualikan. Walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri sadra, siapa yang hatinya lapang, dah beriman, tapi bila diseksa, dia kufur dengan hati yang lapang, maka fa'alaihim ghadabun minallah, ke atas mereka kemurkaan daripada Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi ada ahli tafsir mengatakan ayat ni turun kepada Ammar bin Yasir. Bila diseksa dia tak tahan. Bila tak tahan dia mengaku. Dia mengikut je kehendak orang musyrikin. Dia kufur pada agama, dia mengata pada Nabi. Tapi lepas dibebaskan, dia jumpa Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku ni? Aku dah kufur kepada agama masa aku diseksa. Nabi tanya, kaifa qalbuka? Bagaimana hati kamu masa kamu mengucapkan kata-kata kufur? Maka kata Ammar bin Yasir, qalbi mutmainnu bil iman. Hati aku tak yakin dengan iman. Maka Nabi kata, kalau diseksa lagi dan kalau kamu tak tahan, ulanglah apa yang kamu buat. Mana dibolehkan. Tapi syaratnya apa? Bila kita boleh mengucapkan kata-kata kufur, iaitu bila kita betul-betul diseksa, bukan baru nak diseksa kita dah mengalah. Baru diuguk je, okey lah, saya terima. Saya ucapkan kalimah kufur, itu tak boleh. Pertama, betul-betul diseksa. Yang kedua, seksaan tu teruk sangat sampai kita tak tahan. Ketika itu boleh kita berpura-pura. Kerana sesungguhnya ia menganggap hina dirinya dan kaumnya kerana Allah. Kerana itu mereka menyerahkan dirinya kepada anak-anak. Orang musyrikin menyerahkan Bilal kepada kanak-kanak yang membawanya berkeliling kota Mekah. Tapi ia tetap mengucapkan ahad-ahad. Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar lalu dimerdekakan. Saya nak baca sikit bagaimana kisah Abu Bakar juga pernah diseksa, walaupun kalau ikut riwayat ni sekali sahaja. Tapi nak bagi tahu supaya kita fahamlah. Mungkin orang ingat Abu Bakar ni tak pernah diseksakan sebab dia kaya, sebab ada kedudukan. Sebenarnya Abu Bakar juga pernah diseksa.
Okey. Kisahnya diceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar sendiri. Lama ijtama ashabun Nabi, kata Aisyah, ketika mana sahabat Nabi berkumpul di peringkat awal, wa kanu samaniyata wa salasina rajulan, dan mereka semua lebih kurang 38 orang di peringkat awal yang beriman. Maka dah sampai 38 orang tu, Abu Bakar menyebut kepada Rasulullah supaya jom kita tunjukkan bahawa kita semua Islam dan kita ada kekuatan. Maka kata Nabi kata apa? Ya Abu Bakar, inna qalil, kita sebenarnya sedikit baru, tak boleh nak menunjuk ataupun menzahirkan kita semua di hadapan orang musyrikin. Tapi Abu Bakar tak puas. Abu Bakar terus merayu kepada Nabi supaya tonjolkan keislaman mereka di hadapan orang musyrikin. Dan akhirnya bila orang Islam yang 83 ni berpecah di sekitar masjid itu, maka Abu Bakar pun bangun berkhutbah. Wa qama Abu Bakar fi nas khatiban. Abu Bakar bangun berkhutbah ataupun berucap, dan Rasulullah jalisun duduk sebelahnya. Fakana awwalu khatibin da'a ila Allah. Dan Abu Bakar adalah khatib yang pertama yang mengajak orang musyrikin secara terbuka kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan akhirnya apa berlaku? Wasaral musyrikun ala Abu Bakar. Orang musyrikin semua dah melompat, dah menggeledak, dah panas. Mereka marah kepada Abu Bakar dan kepada orang muslimin. Lalu mereka memukul orang Islam yang ada sekitar masjid dengan darban syadida, pukulan yang kuat. Dan Abu Bakar sendiri pun dipukul dengan pukulan yang kuat. Wa naza' ala batni Abi Bakar, dan ada yang memijak perut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga datang Banu Tim. Banu Tim ni adalah keluarga Abu Bakar. Mereka menentang orang-orang musyrikin yang sedang memukul Abu Bakar. Lalu dibawa Abu Bakar balik ke rumah, diangkat. Masa tu Abu Bakar dah lembek dah. Ada mengatakan dipukul di muka dia sampai hidung dia pun tak nampak rupa dah. Jadi kaum dia usung Abu Bakar bawa balik ke rumah, wala yashukuna fi mauti, dan mereka tak syak lagi bahawa Abu Bakar akan mati dah sebab dah lembek kena pukul. Semua raja'at Banu Tamim, kemudian Banu Tim balik semula pada orang musyrikin, lalu mereka masuk masjid dan berkata, wallahi la in mata Abu Bakar lanaqtulanna Utbah bin Rabi'ah. Demi Allah, kalau kami dapati Abu Bakar mati, kami akan balas dendam dan kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Sebab Utbah bin Rabi'ah lah yang dikatakan yang pukul muka Abu Bakar dengan selipar. Kemudian Banu Tim balik semula kepada Abu Bakar. Lalu bapa Abu Bakar iaitu Abu Kuhafah dan Banu Tim bercakap kepada Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar dah lemah, dan Abu Bakar menyahut. Maka dia pun bercakap di fi akhir nahar, iaitu dekat-dekat gelap, Abu Bakar baru menyahut. Maka bila Abu Bakar boleh bercakap, apa yang ditanya? Setelah lembek kena pukul sampai petang, bila dia boleh bercakap, soalan apa yang ditanya oleh Abu Bakar? Ma fa'ala Rasulullah SAW? Apa Nabi buat? Dia bukan tanya keadaan dia, bukan tanya siapa pukul dia, tak. Dia tanya macam mana keadaan Rasulullah SAW. Waqalu, lalu semua berkata pada maknya, mak Abu Bakar Ummul Khair. Masanya Abu Bakar, mak dia dengan bapa dia belum beriman. Mak dia kata apa? Unzuri, mereka berkata pada mak Abu Bakar, unzuri an tut'imihi syai'a. Cuba tengok, cuba bagi makan pada Abu Bakar, nampak dia lemah sangat. Au tusqihi iyahu, ataupun bagi minum padanya. Falamma khalat bi alahat alaihi. Manakala mak dia dah selesai bagi makan apa semua, Abu Bakar tanya lagi soalan. Dalam keadaan lemah dan sakit, ma fa'ala Rasulullah. Rasulullah sedang buat apa sekarang? Itulah cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Dia tak hirau dah dia sakit ke, berdarah ke, kena pukul ke, lapar ke, dia tak kira.
Qalat, mak dia jawab apa? Wallahi mali ilmu bi sahibika faqal. Mak Abu Bakar ni Ummul Khair, dia belum beriman. Dia jawab apa kepada Abu Bakar? Aku tak tahu kawan kamu buat apa ni, iaitu Nabi Muhammad. Aku tak tahu. Maka Abu Bakar pun kata lagi, izhabi ila Ummi Jamil binti Al-Khattab. Abu Bakar beritahu kepada mak dia, boleh tak pergi kepada Ummu Jamil binti Al-Khattab, iaitu adik-beradik kepada Umar Al-Khattab yang dah masuk Islam. Abu Bakar tahu Ummu Jamil ni masuk Islam. Abu Bakar kata pada mak dia, cuba pergi jumpa Ummu Jamil dan tanya dia pasal Nabi. Sebab Abu Bakar tahu Ummu Jamil beriman, jadi dia tahu keadaan Nabi. Maka fakharajat, mak dia pun keluar dan dia mendatangi Ummu Jamil binti Al-Khattab. Faqalat, lalu mak Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil, inna Abu Bakar yas'aluka an Muhammad bin Abdullah. Ni, anak aku Abu Bakar tanya engkau pasal Nabi Muhammad. Apa keadaan Nabi Muhammad? Maka Ummu Jamil jawab, tengok jawapan dia. Faqalat ma a'rifu Abu Bakar wala Muhammad bin Abdullah. Aku tak kenal siapa Abu Bakar dan siapa Muhammad. Kenapa dia jawab macam tu? Ummu Jamil ni beriman. Dan mak Abu Bakar tanya dia, Abu Bakar tanya pasal Muhammad. Tiba-tiba dia jawab apa? Aku tak kenal Abu Bakar, aku tak kenal Muhammad. Kenapa? Sebab mak Abu Bakar belum Islam. Dia tak nak cerita bahawa dia kenal. Kenapa? Kalau dia tahu dia kenal Muhammad, mungkin mak dia akan bocorkan rahsia di mana Muhammad. Subhanallah. Hebat. Seorang wanita di zaman Nabi baru je beriman, tahu strategi dakwah. Ataupun perahsiaan dalam dakwah. Dia tahu kalau dia cerita dia kenal dan dia beritahu pula tempat Nabi Muhammad, habis. Jadi dia kata, aku tak kenal Muhammad, aku tak kenal Rasulullah. Kemudian dia nak beritahu juga maklumat Rasulullah kepada Abu Bakar, tapi dengan cara lain. Dia kata apa? Ummu Jamil kata pada mak Abu Bakar, wa in kunti tuhibbina an azhaba ma'aki ila ibnika. Kalau kamu nak, aku boleh pergi bersama engkau jumpa anak engkau. Tadi dia kata dia tak kenal kan? Apa maksud dia? Sebenarnya dia nak beritahu sendiri maklumat Muhammad kepada Abu Bakar direct, bukan melalui mak dia. Sebab mak Abu Bakar belum beriman. Maknanya dia nak jaga kerahsiaan. Maka mak Abu Bakar kata, "Na'am, okey, boleh." Kemudian famadat ma'aha, maka Ummu Jamil berjalan bersama mak Abu Bakar sehingga sampai rumah Abu Bakar. Dia dapati Abu Bakar dalam keadaan terlentang, dalam keadaan lemah. Fadanat Ummu Jamil, maka Ummu Jamil pun mendekati Abu Bakar. Wa a'lanat bisyah, dia pun menjerit seraya berkata, wallahi, demi Allah, inna qauman nalu haza minka la ahla fisqin wa kufrin. Demi Allah, kaum yang menyakiti engkau ni, Abu Bakar, adalah orang yang fasik dan kufur. Demi Allah. Dan innani la arju an yantaqimallahu laka minhum. Aku harap Allah balas dendam kepada mereka yang menyakiti engkau. Ini nilai orang beriman. Bila tengok orang beriman disakiti, dia akan terasa. Qal, maka Abu Bakar pun tanya direct kepada Ummu Jamil. Fama, jangan bertukar. Ummu Jamil ni binti Al-Khattab. Satu lagi Ummu Jamil yang kafir. Siapa? Isteri? Isteri Abu Lahab. Itu Ummu Jamil juga. Itu lain. Jadi lepas tu, Abu Bakar tanya direct kepada Ummu Jamil. Fama fa'ala Rasulullah. Nabi sedang buat apa sekarang? Itu je soalan. 3 kali, 4 kali tanya. Pasal Nabi je. Sedangkan dia dalam keadaan lemah dan sakit. Sebab apa? Cintakan Rasulullah. Nak menunjukkan orang beriman ni, bila dengar berita Rasulullah sihat, jadi lega, jadi tenang. Maka, apa jawab Ummu Jamil? Hazi ummuka tasma', ni mak kamu ni sedang dengar. Macam mana? Boleh faham? Mak kamu belum beriman. Nanti bocor rahsia. Maka kata Abu Bakar, fala syai'a 'alaika minha. Jangan risau. Jangan risau pasal mak aku. Walaupun dia tak beriman. Boleh dipercayai. Barulah Ummu Jamil berkata,
Qalat salimun salihun. Nabi salimun selamat, salihun baik. 2 patah aja. Bila dengar je Nabi salim dan soleh, Nabi Abu Bakar rasa tenang. Dia tanya pula soalan. Aina huwa? Di mana dia sekarang? Qalat, Ummu Jamil berkata, fi Daril Arqam. Pusat dakwah dia di Darul Arqam. Qal, fa inna lillahi alayya alla azuqa ta'aman. Kata Abu Bakar, maka sesungguhnya demi Allah, aku tak akan rasa makanan dan aku tak akan minum minuman, au ati Rasulullah, ataupun aku pergi jumpa Rasulullah. Boleh faham? Dia kan sedang sakit, sedang lemah dan lapar, dahaga. Apa yang dia tanya? Pasal Rasulullah. Kemudian bila diberitahu Rasulullah di mana, dia jawab apa? Okey, sekarang aku tak akan makan dan tak akan minum sehingga aku jumpa Rasulullah. Maknanya apa? Makanannya tak penting, minum tak penting. Yang penting dia nak tengok Rasulullah. Berita dah dengar tapi belum lihat. Maka Ummu Jamil dengan Ummul Khair, mak Abu Bakar, papa Abu Bakar, pergi jumpa Rasulullah di Darul Arqam. Bila sampai, dalam keadaan Abu Bakar dipapah, sehinggalah masuk jumpa Rasulullah, fa'akabba ali Rasulullah, maka Rasulullah mencium Abu Bakar dan orang Islam pun mencium Abu Bakar. Waraqalahu Rasulullah riqatan syadidah, dan Rasulullah rasa kesian kepada Abu Bakar dengan kesian yang bersangatan. Maka jawab Abu Bakar, faqala Abu Bakar, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, laisa bi ba'sun illa ma nala al-fasik, bagi aku tidak ada apa-apa kecuali yang aku terasa sangat orang fasik, orang musyrikin buat sesuatu kat muka aku. Dia ludah dan dia pukul dengan selipar. Itu je, yang lain tak ada masalah. Dan dengar apa kata lagi Abu Bakar kepada Nabi, wahazi ummi, ni mak aku ni, barrah, mak aku yang suka buat baik dengan anaknya. Wa anta mubarakun, dan engkau ni Rasulullah diberkati. Boleh tak berdoa? Fad'uha ilallah, wahai Rasulullah, tolonglah doa mak aku supaya masuk Islam. Tengok, dalam masa itu pun sempat lagi Abu Bakar berdakwah. Berdakwah apa ni? Supaya orang yang paling dia cintai memeluk Islam. Dan dia minta doa daripada Rasulullah. Wadu'ullaha lahu, doalah kepada Allah supaya mak aku masuk Islam. Asa an yastanqizaha bika minan nar, moga-moga Allah selamatkan mak aku melalui engkau daripada api neraka. Maka fada'a laha Rasulullah, Nabi terus berdoa dan akhirnya fa'aslamat, mak Abu Bakar beriman. Jadi dalam proses Abu Bakar disakiti, dalam keadaan badan dia lemah, dalam keadaan dia lapar, sempat lagi dia berdakwah dan sempat lagi menjadikan seorang lagi masuk Islam, iaitu maknya orang yang paling. Okey, saya nak keluarkan sikit pengajaran daripada kisah Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar ni, sifat Abu Bakar yang begitu berani untuk mengiklankan Islamnya. Walaupun dia tokoh korporat kan, ada kedudukan dalam masyarakat, tapi dia tak risau langsung kedudukannya, tak risau pasal perniagaannya. Yang penting apa dia? Dia nak tunjuk ke Islam supaya seramai mungkin masuk Islam. Jadi pasal rezeki, pasal perniagaan dia tak risau. Sebab tu dia minta pada Rasulullah, jom kita isytiharkan Islam secara terbuka. Yang kedua, pengajaran kedua, cinta Abu Bakar kepada Rasulullah terlalu tinggi sehingga badannya yang lemah dan sakit tidak dirasai, sehinggalah dia dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana orang yang awal memeluk Islam dengan dididik oleh Al-Quran cukup memahami strategi dakwah, khususnya dari segi perahsiaan. Baru je masuk Islam, ayat Quran pun baru turun sikit, tapi mereka cukup faham strategi dakwah. Ada tempat perlu dirahsiakan, ada tempat perlu didedahkan.
Okey, itu lebih kurang. Jadi di sini juga menunjukkan Abu Bakar pun tak terkecuali, walaupun dia berharta, walaupun ada kedudukan, ada kaum dia yang mempertahankan dia di Mekah, tapi akhirnya dia tidak juga terlepas daripada disakiti sehingga dipukul dengan selipar di mukanya. Jadi itu menunjukkan bahawa sesiapa saja buat kerja dakwah tidak mesti disakiti, mesti ada ujian. Jangan sekali-kali orang yang buat kerja dakwah mengharapkan pujian, anugerah ataupun sanjungan. Jadi cukup setakat ni. Ada soalan ke? Apa? Ini belakang apa? Ya. Okey, cuba terjemah ayat tu. Surah Ali Imran, ayat 28. Muka surat apa? Ali Imran 28. Okey, dah jumpa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Maksudnya Allah kata jangan sekali-kali orang beriman mengambil orang kafir sebagai penolong ataupun sebagai pemimpin min dunil mu'minin. Wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'in. Siapa yang melakukan demikian maka Allah tidak ada sesuatu pun padanya ataupun Allah berlepas diri. Okey, kata ulama, ayat ini secara umum, bukan bermakna semua orang kafir tak boleh dimanfaatkan. Ayat ini secara umum, tapi ada terkecuali, iaitu orang kafir yang kita boleh manfaatkan untuk masalah Islam dan dia tidak ada unsur pengkhianatan. Okey? Contohnya macam Abu Talib. Dan contoh juga masa Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi gunakan seorang orang musyrik. Nama dia apa dia? Sebagai penunjuk jalan. Nabi bila nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak guna jalan biasa. Sebab Nabi tahu kalau guna jalan biasa, orang musyrikin tengah cari Nabi akan jumpa dengan mudah. Maka Nabi cari jalan, kalau kita dah panggil jalan tikus lah. Tapi jalan tikus tu orang Islam tak tahu. Ada seorang musyrik yang pakar dan dia boleh dipercayai dan dia tak akan khianat. Maka Nabi guna kepakarannya. Jadi selagi mana orang kafir itu tidak ada unsur khianat, boleh dipercayai dan kita tidak menggadaikan prinsip kita, maka dibolehkan. Soalan saya, apa pula cerita Nabi Musa? Nabi Musa membesar di rumah siapa? Kalau kita ada orang letak anak dia rumah orang kafir kan? Membesar di rumah orang kafir. Kita kata apa? Apa dia? Tak betul kan? Dan kalau kita ada di zaman Musa, kita kata, ni tak betul ni, macam mana? Seorang Nabi duduk rumah orang kafir, besar di rumah orang kafir, dibagi makan oleh orang kafir. Kan? Betul tak? Ini tak betul ni. Tapi yang menghantar Musa ke situ siapa? Allah. Tengok, yang membesarkan seorang Nabi, orang kafir. Bahkan orang kafir yang paling jahat sekali, yang mengaku Tuhan, Allah biarkan Musa membesar di rumah dia. Subhanallah. Kesannya apa? Apa kesannya? Isteri dia beriman. Ya Allah. Betul tak? Isteri dia beriman. Kesannya siapa lagi yang beriman? Tukar saya mungkin dakwah Musa lah. Ini yang dalam istana ni. Nama apa?
Ya. Dia bukan nama Masyitah. Dia Masyitah tu bukan nama. Masyitah dalam bahasa Arab. Kalau Masyatah, sikat rambut. Kalau Masyitah, tukang sikat. Bukan nama orang. Masyitah, tukang sikat. Anak perempuan Fir'aun. Masuk Islam. Sebab apa? Sebab dakwah Musa dalam istana tu. Subhanallah. Jadi kita jangan terlalu rigid lah. Jangan semua benda yang tak baik kita fikir negatif. Tak. Kadang-kadang contohlah. Kadang-kadang kita bawa sunnah kan. Lepas tu semua yang bawa bidah kita perangi. Termasuk pakcik kita. Kan? Akhirnya bila kita ditekan ke apakah, kita nak cari tolong siapa? Tengok-tengok cari pakcik juga. Tak. Kadang-kadang orang yang buat benda bidah ni bukan semua piau bidah. Kadang-kadang dia terbuka kan. Gunalah manfaat dia. Jangan jadikan semuanya musuh. Okey. Beza innani dengan inni. Sebenarnya dua perkataan tu adalah makna yang sama. Makna dia sebiji. Inni sesungguhnya aku, innani sesungguhnya aku. Maknanya sama, tak ada perubahan langsung. Kalau dalam tafsir dia mengatakan apa? Allah nak pelbagaikan penggunaan bahasa. Innani, kadang-kadang Allah guna innani, makna dia sama. Wallahu alam. Tak ada beza. Raja Kumaran. Mana ada? Mana Raja Kumaran? Okey, Raja Kumaran. Sekarang ini orang bukan Islam sudah dibenarkan menggunakan kalimah Allah. Apakah strategi dakwah kita untuk memanfaatkan keputusan ini untuk menyebarkan Islam kepada bukan Islam dan bagaimana? Jadi sekarang dibenarkan guna kalimah Allah. Soalannya apakah strategi dakwah kita untuk memanfaatkan keputusan ini? Sebenarnya kita berdakwah berdasarkan keputusan mahkamah ke berdasarkan kewajipan kita? Berdasarkan kewajipan kita, tak ada kaitan dengan keputusan mahkamah. Dan dakwah kita mesejnya ialah Al-Quran. Quran tak berubah. Quran daripada dulu sampai bila-bila macam itulah. Dan wajib kita berdakwah berdasarkan bersumber ke Al-Quran. Dan Quran tak akan berubah. Jadi sebenarnya dakwah kita tak ada kaitan dengan keputusan mahkamah. Kalau sebelum ini kita berdakwah kepada semua yang Muslim, yang non-Muslim, lepas keluar keputusan pun dakwah kita pun sama. Sebab tu kalau kita tengok dakwah dalam surah Yasin, dalam surah Yasin, cuba tengok surah Yasin. Seorang lelaki berdakwah, apa kata dia? Okey, surah Yasin ayat ayat 20. Ada ayat lain, bukan ayat itu.
Saya lupa ayat apa dah. Yang bila pendakwah berdakwah pada kaum yang non-Muslim, dia kata apa? Tuhan kamu dan Tuhan kami adalah Allah. Jadi kita kena beritahu pada mad'un kita bahawa Tuhan mereka dan Tuhan kita adalah Allah. Barulah kita boleh berdakwah, mengajak mereka kepada Allah. Kalau kita tak mengiktiraf Tuhan mereka adalah Allah, bagaimana kita nak ajak mereka kepada Allah? Sebab daripada awal lagi kita dah macam menafikan Tuhan mereka adalah Allah. Jadi sepatut mesej yang pertama kita sampaikan, Tuhan mereka dan Tuhan kita adalah Allah. Jadi sama-samalah kita sembah Allah. Sebab tu Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, kalau kamu bertanya kepada orang musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka jawab apa? Mereka jawab? Mereka tak kata Lat. Mereka tak kata. Okey, lepas mereka musyrikin mengatakan Tuhan yang mencipta langit Allah, Allah perintah pada Nabi, jawab apa? Qul alhamdulillah. Sebutlah alhamdulillah. Kenapa? Kenapa bila orang musyrikin mengatakan Tuhan yang mencipta langit adalah Allah? Mana mereka mengakui Allah adalah Tuhan yang satu-satu layak disembah sebab dia mencipta langit. Lepas orang musyrikin mengaku Tuhan yang mencipta langit adalah Allah, Allah perintah pada Nabi, Qul alhamdulillah. Sebutlah alhamdulillah. Pujilah. Pujilah Allah. Kenapa Allah perintah Nabi supaya puji Allah? Bila orang musyrikin sebut Tuhan yang mencipta langit adalah Allah. Kenapa? Sebab mereka dah mengatakan satu perkara yang betul. Apa dah? Iaitu Tuhan yang hebat ialah yang mencipta langit. Maka sepatutnya disembah siapa? Allah. Dan juga mereka mengesahkan Tuhan yang Nabi Muhammad sembah adalah betul. Dia tak kata yang mencipta langit berhala, tak. Bila dia kata yang mencipta langit Allah, makna dia mengesahkan yang Tuhan yang Nabi Muhammad ajak adalah betul. Tuhan ni saja yang berhak disembah. Jadi kena betulkan mindset secara umum bahawa Tuhan yang sebenarnya adalah satu, iaitu Allah. Kenapa? Sebab dia mencipta segala-galanya. Wallahu a'lam. Surah An-Nisa ayat? Surah An-Nisa ayat 100. Okey, soalannya? Tak, okey. Dia hijrah ni, ulama kata ada dua. Satu hijrah tempat. Yang kedua hijrah perbuatan. Hijrah tempat, hukum dia berbeza. Ada ketika menjadi wajib, ada ketika menjadi sunat, ada ketika menjadi haram. Hijrah tempat bila menjadi wajib. Contoh, kita duduk satu tempat yang memang kita tak boleh nak solat, tak boleh nak beribadat, tak boleh nak berdakwah. Dan ada satu tempat bila kita pergi ke sana, kita bebas beribadat, bebas berdakwah. Dan ada peluang nak pergi. Masa ketika itu, wajib kita berhijrah tempat. Tapi kalau tempat kita boleh beribadat, boleh berdakwah, cuma tak sebebas manalah. Dan ada tempat yang lebih baiklah. Hukum hijrah ketika itu sunat. Dan hijrah tempat boleh jadi haram. Bila tu? Tempat kita boleh solat dengan sempurna, boleh berdakwah. Bila kita pergi contohlah tempat negara orang kafir, menyebabkan kita tak boleh solat dan nak berdakwah jauh sekali, maka hijrah tempat ketika itu hukumnya haram. Sebab membawa kepada ibadat tidak sempurna. Itu hijrah yang pertama, hijrah tempat. Jadi hukum dia bergantung kepada keadaan. Hijrah yang kedua, iaitu hijrah perbuatan. Iaitu meninggalkan benda haram dan mentaati Allah. Dan hijrah ni hukumnya wajib selama-lamanya, bila-bila masa. Kita tinggal mengumpat, itu hijrah. Hijrah tinggal mengumpat wajib. Tinggal tengok benda haram. Tinggal buat benda yang sia-sia. Itu hijrah perbuatan.
Hijrah meninggalkan apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintah. Jadi jawapan dia berdasarkan kalau hijrah tempat, tengok keadaan. Tapi kalau hijrah meninggalkan benda haram, hukumnya wajib 24 jam di mana-mana sahaja. Ayat Al-Hujurat. Mana ada? Hujurat ayat 1 bukan pasal baca kuat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu ayat kedua kan? Jadi ayat 1 kedua ni. Okey. Ayat kedua surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Wahai yang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Maksudnya ialah, ini di zaman Nabi lah. Ada berlaku sahabat bila panggil Nabi dengan suara yang tinggi, dengan nada yang tinggi. Bila bercakap, nada mereka lebih tinggi pada nada Nabi. Maka hukumnya haram. Maka sebab tu Allah kata, jangan tinggikan suara. Dan siapa yang meninggikan suara lebih pada suara Nabi, kemudian lepas tu wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Apa maksud? Jangan menjaharkan. Iaitu ahli tafsir mengatakan jangan panggil Nabi sebagaimana kamu panggil suami kamu ataupun bapa kamu. Panggil suami apa dah? Kadang-kadang panggil nama Muhammad ataupun Mat ataupun abang ataupun sayang kan? Jangan panggil Nabi macam tu. Walaupun isteri Rasulullah. Panggil Nabi mesti Ya Rasulullah. Ataupun Ya Nabi Allah. Tak boleh panggil Muhammad. Aisyah pun tak boleh panggil Muhammad. Tak boleh. Itu merendahkan kedudukan Nabi. Okey? Itu konteks dalam zaman Nabi lah. Tapi zaman kita sekarang, macam mana meninggikan suara? Tak mungkin berlaku lah sebab Nabi dah wafat. Tapi boleh berlaku dalam bentuk lain. Iaitu, bila diberitahu hadis sahih, kita kata apa? Okey, tak apalah, itu hadis sahih. Saya nak buat yang saya. Itu sebenarnya bentuk meninggikan suara. Iaitu tidak hormat Nabi. Bila dia sebut hadis Nabi, terus kita kata sami'na wa ata'na. Sekarang juga saya akan buat. Bila kita kata, okeylah saya tak nak buat. Itu bentuk meninggikan suara dalam konteks kita sekarang. Wallahu a'lam. Orang Islam kahwin bukan? Tak nak tahu, kena detailkan soalan. Orang Islam kahwin dengan orang bukan Islam. Yang orang Islam tu lelaki ke perempuan? Kemudian yang kafir itu agama apa? Kena detailkan. Kalau lelaki yang Islam tu adalah lelaki, kemudian yang kafir itu yang adalah perempuan dan dia adalah ahli kitab yang baik, maka hukum perkahwinan sah. Dan dapat anak pun sah. Tapi anak ikut agama bapa lah. Sebab bapa Islam. Tapi kalau yang lelaki tu Islam, yang perempuan tu kafir dan bukan ahli kitab, contoh agama Hindu ke apa ke, maka perkahwinan tu tidak sah. Dan kalau dapat anak pun anak zina. Wallahu a'lam. Orang Islam hantar anak dia kepada keluarga bukan Islam. Dia tengoklah apa yang dia ajar oleh keluarga bukan Islam. Itulah, satu tengok apa yang dia ajar, yang kedua apa yang dia bagi makan. Jadi tak boleh kita keluar hukum terus haram. Kan? Sebab Musa pun duduk rumah orang kafir kan. Jadi kalau hantar kepada orang kafir, pastikan makanannya semuanya bersih, semuanya halal. Tak bercampurkan bekas makanan apa semua.
kemudian dia ajar pun tak ada benda-benda yang karut, katalah ajar akademik je, maka secara umumnya hukumnya tak salah. Tapi sebaik-baik jangan buatlah. Carilah orang Islam. Terjadi di keluarga saya. Dia orang bukan Islam ni, orang Islam ni dia hantar kat keluarga saya. Keluarga saya pula dia benda yang haram tu memang ada lah. Dan dia edarkan kerja dia. Saya tahu saya tak bagi yang sebelah tu, dia tak tahu dia bagi minum daging yang haram. Tapi dalam konteks negara kita sekarang, elakkanlah. Jangan hantar kepada anak kita yang Islam kepada keluarga yang bukan Islam, kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang Islam jaga pun jadi tak betul. Orang Islam sendiri yang jaga anak sendiri jadi tak betul. Mak bapak tak solat, maka anaknya akan rusaklah automatik. Sebab Nabi kata anak ni biasa ikut siapa? Mak bapak ataupun orang yang menjaganya. Jadi kalau mak bapak orang Islam pun kadang-kadang melahirkan anak yang tak baik, maka hantar pada keluarga non-Muslim, kesannya lagi dibimbangi. Okey. Bagaimana dengan surah Al-Kafirun, Ustaz? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, betul lah. Betul. Jadi saya tak, apa soalannya? Untukmu agama, betul lah. Agama tak boleh bercampur. Tapi yang kita bincang ni apa dia? Boleh kita guna manfaat kuasa yang ada pada orang kafir ataupun pengaruh. Bukan makna kita tukar agama. Boleh faham? Bukan makna kita menggadaikan prinsip. Biar jelas, jangan salah faham. Wallahu alam. Cukup ah? Soalan yang belum sempat ditanya boleh tanya besok. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.